Selamat petang, salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Secara umumnya sejak kebelakangan ini, sejak minggu-minggu kebelakangan ini, yang menjadi bualan paling hangat oleh pemerhati politik, penganalisis politik, bahkan peminat-peminat politik yang ada di Malaysia ialah bercerita tentang pemilihan UMNO 2022 dan juga 2023 dan juga Perhimpunan Agung UMNO untuk tahun 2022 yang telah pun ditunda daripada bulan Disember kepada bulan Januari. Saudara-saudara sekalian, kira-kira 2 minggu lagi PAU 2022 akan diadakan. Perkara ini menjadi tajuk utama di mana-mana ada media sosial yang bercakap dan memperkatakannya secara hangat sekali. Dan ramai juga yang terdebar-debar, merasa berdebar, apakah Anwar Ibrahim akan hadir memberi ucapan perasmian di dalam PAU tersebut. Sebelum kita teruskan ulasan ini, pasti menarik untuk Anda semua. Ikuti daripada awal sampai akhir karena banyak perkara yang paling kau tak pernah dengar, terutamanya adakah air mata Mahathir akan menjadi berdarah gara-gara pendedahan ini. Oke, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan silakan tinggalkan komen kamu untuk isu kali ini, yaitu alangkah cantiknya jika Anwar dijemput merasmikan PAU 22 pada 13 Januari ini. 2 hari yang lalu, saudara-saudara, timbalan Presiden PKR yaitu Rafizi Ramli telah ditanya berkenaan kemungkinan PKR dijemput menghadiri perasmian Perhimpunan Agung UMNO pada PAU 2022 pada 13 Januari ini. Rafizi menjawab dan berkata, setakat ini PKR belum menerima sebarang jemputan lagi daripada UMNO. Walau bagaimanapun, Rafizi kata bukan beliau yang patut ditanya. Harusnya yang ditanya ialah Setiausaha Agung PKR, yaitu Saifuddin Nasution Ismail. Bagaimanapun, Rafizi kata, perkara itu akan diputuskan secara bersama di peringkat parti jika mereka menerima jemputan itu nanti. Rafizi kata, tak usah terburu-buru. Kalau dapat jemputan, prosesnya ialah akan dibawa ke Biro Politik dan Biro Politik akan buat keputusan. Saya tunggu kalau perkara itu telah dihantar secara rasmi. Jelas Rafizi Ramli. Sebenarnya jika Anda tanya saya, adakah saya akan suka kalau UMNO tulis surat secara rasmi menjemput Anwar Ibrahim? Saya akan kata, inilah yang saya tunggu-tunggu. Saat di mana musuh paling besar yang ada di Malaysia, politik Malaysia, berdamai. Bukankah itu lebih baik? Bukankah itu lebih afdal? Yaitu perdamaian berbanding perseteruan. Ramai orang yang mungkin benci dengan Pakatan Harapan kerana mengatakan ada DAP lah, ada Anwar no DAP lah. Tapi fikir secara luar kotak, saudara-saudara. Bayangkan kalau dua musuh utama ini bekerja sama. Apa yang akan jadi dengan negara kita? Bukankah itu akan membawa lebih keuntungan berbanding kerugian kepada kita? Cobalah berfikir di luar kotak politik. Jangan hanya berfikir politik dan drama dan sandiwara semata-mata. Kita harus berfikir keuntungan yang lebih besar diterima oleh rakyat Malaysia. Saya optimis kalau Pakatan Harapan atau PKR ataupun UMNO ini bekerja sama secara lebih kuat lagi. Negara kita akan stabil, para pelabur akan lebih suka dan pastinya yang menerima keuntungan laba berganda-ganda adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Saudara-saudara, seperti juga Rafizi Ramli, saya pun menunggu surat itu dihantar secara rasmi supaya saya boleh bertepuk tangan. Tapi ada orang yang akan menangis berdarah air matanya. Siapa? Saya fikir Tun Mahathir Mohamad. Secara umumnya, sejak minggu-minggu kebelakangan ini, menjelang tibanya PAU 2022 yang bakal dilangsungkan kira-kira 2 minggu lagi, perkara itu memang menjadi tajuk perbualan yang agak hangat diperkatakan.
sebagai tanda kesepakatan dan keharmonian setelah bersetuju bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. UMNO dirasakan perlu menjemput PKR yang menunjangi PH dan kerajaan untuk hadir dalam Majlis Perasmian PAU 2022 itu nanti. Apatah lagi, gandingan jawatan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan sendiri dipegang oleh PKR dan UMNO. Dengan itu, dirasakan bukan sekadar PKR harus dijemput, malah ramai yang menjatuhkan hukum, yaitu wajib untuk Anwar selaku Perdana Menteri untuk hadir dalam PAU kali ini. Dalam hal ini, sebenarnya jika Anwar dijemput hadir ke PAU 2022, kehadiran beliau sewajibnya ialah sebagai perasmi dan bukan sekadar jemputan khas semata-mata. Jika ini berlaku, bukankah itu adalah satu pemandangan yang sangat indah untuk politik Malaysia? Seteru utama politik Malaysia berdamai, membawa kebajikan kekuatan kepada rakyat Malaysia. Ini kerana saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim hadir sebagai Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan perpaduan, di mana UMNO adalah salah satu komponennya. Amatlah janggal jika Perdana Menteri dijemput hadir, tetapi hanya duduk saja dan tidak memberikan ucapan peresmian dan sekadar mendengar timbalan Perdana Menteri selaku Presiden UMNO menyampaikan ucapan. Yang cantiknya, setelah Anwar membuat ucapan peresmian, barulah selepas itu disusuli dengan ucapan dasar oleh Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Lagi pula, selama ini pun sebelum UMNO hilang kuasa, setiap kali PAU diadakan, ia akan dirasmikan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Presiden UMNO. Oleh kerana keadaan sudah berubah, apa salahnya PAU kali ini kembali dirasmikan oleh seorang Perdana Menteri, walaupun beliau bukan merupakan Presiden UMNO. Yang penting, dengan seorang Perdana Menteri merasmikan PAU 2022 kali ini, ia akan menaikkan lagi nilai UMNO di mata rakyat keseluruhannya. Kerana langkah itu akan memperlihatkan UMNO sebagai parti yang terbuka, progresif serta tidak jumud di mata ahli dan perwakilan UMNO pula. Sejak 2019 di mana PAU tidak dirasmikan oleh pemimpin yang bertaraf Perdana Menteri, kali ini tentu ada sedikit rasa bangga jika Anwar yang merupakan Perdana Menteri merasmikannya. Daripada sudut yang lain, Anwar adalah berbeza dengan Perdana Menteri yang bukan daripada UMNO sebelum ini, yang mana mereka didapati ada niat mahu mengharamkan parti tersebut. Anwar Ibrahim bukan saja menyokong UMNO tetapi telah melantik UMNO itu sendiri sebagai sekutu beliau dan melantik pula timbalan Perdana Menteri, walaupun risiko amat besar perlu ditanggung oleh Anwar Ibrahim ketika beliau memilih Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Ini harus diambil perhatian oleh ahli-ahli UMNO. Perdana Menteri kali ini bukan Perdana Menteri yang mahu mengharamkan parti tersebut. Sebagaimana didedahkan oleh Zahid Hamidi beberapa minggu lalu mengenai cubaan mengharamkan parti itu yang dipatahkan oleh seseorang yang beliau tidak sebut namanya, orang yang dimaksudkannya itu adalah merujuk kepada Anwar Ibrahim. Anwar pernah menyebut bagaimana ketika Tun Mahathir Mohamad memegang jawatan Perdana Menteri, beliau dengan segera menemui Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri ketika itu, sebaik mendengar ada ura-ura mahu UMNO diharamkan. Anwar dilaporkan memberitahu Muhyiddin yang fail untuk mengharamkan UMNO itu dilaporkan ada padanya ketika itu agar jangan mengambil tindakan demikian dengan hujah parti tersebut banyak berjasa kepada orang Melayu dan keberadaannya dalam politik negara hendaklah dikekalkan. Dalam hal berkaitan, Zahid Hamidi juga pernah menyebut bagaimana beliau menolak gesaan Tun Mahathir agar membubarkan UMNO dan semua ahlinya menyertai bersatu. Berdasarkan rentetan itu, tambahan lagi sejarah politik Anwar sendiri bermula dan berkembang
dalam UMNO sehingga memegang jawatan timbalan Presiden menjemputnya untuk merasmikan PAU 2022 atas kapasiti sebagai Perdana Menteri bukan saja tidak janggal, malah suatu sejarah yang terpuji. Yang pasti, bila Anwar merasmikan PAU 2022 nanti, ramailah yang berdarah mata menyaksikannya, terutama Tun Mahathir yang memecat beliau daripada UMNO pada tahun 1998. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dipetik daripada sabudinhussein.com. Jumpa lagi. Bye-bye.